Alur Star, Kedah. Setiap insan bergelar ibu dan isteri pastinya mengimpikan kebahagiaan rumah tangga dan kejayaan anak-anak. Begitu juga dengan Siti Rokiah Ishak, 34 tahun, bersama keluarganya yang menetap di kampung Sungai Nonang. Tertulis pada takdir, ibu muda ini diduga barah limfoma tahap 4. Boleh punca atau tersakit ni sebab demam 2 hari, sihat 2 hari, demam 2 hari, sihat 2 hari. Lepas tu dia dah jadi macam ketulan dekat leher tu ada 4. Dia start batuk-batuk, lepas tu dia demam on-off. Lepas tu kata dia, jom kita pergi cek kat hospital. Lama juga dia demam on-off, batuk apa semua. Lepas tu dia beli ubat farmasi apa. Tak lega juga, dia kata kat dia, kita pergi cek hospital. Pergi klinik kesihatan untuk check up. Lepas tu doktor cakap mungkin tiroid, mungkin TB sebab batuk yang 4 bulan lebih dah. Tak lega juga, saya makan ubat pun tak lega. Siti Rokiah antara golongan berisiko yang pernah dijangkiti wabak COVID dan selepas menjalani pemeriksaan didapati keadaan paru-parunya semakin rosak. Ambil sampel dekat leher tu, buat dekat Hospital Jitra. Kiranya lama jugalah ambil sampel tu. Lepas ambil sampel tu, doktor keluar result terus, hantar pergi Hospital Sultanah Bahia. Sultanah Bahia cakap memang kena masuk buat hari ni juga. Hari kedua, doktor start kemo terus lah. Untuk 6 cycle. Saya habis kemo 6 cycle tu, doktor hantar pergi buat PET scan dekat Hospital Pulau Pinang. Sebulan macam tu result keluar. Kiranya ada lagi lah sel tu. Sehingga hari ini Siti Rokiah telah menjalani 11 kali rawatan kemoterapi di Hospital Sultanah Bahia, Kedah. Yang boleh tahu kata kanser tu memang terkejut sungguh-sungguh. Siti pun jadi macam fikir banyaklah sangat-sangat masa tu. Fikir, kalau kemo tu boleh hidup lama kau dengan kanser ni. Orang cakap hidup tak lama kan. Kalau kanser hidup tak lama. Dia pun cakap benda ni kuasa Tuhan. Tak boleh fikir macam tu. Apa pun kena buat dulu, usaha dulu. Lepas tu juga, okeylah tak apalah. Kita ikhtiar lah. Dia kata ikhtiar dulu. Apa pun serah. Tapi suami banyaklah, mak banyaklah bagi kata-kata semangat, mak mentua, adik-beradik, dorong saya buatlah kemo kan. Lepas tu fikir-fikir balik demi anak pun terpaksa buatlah benda ni untuk masa depan kan, untuk kesihatan kita juga. Hasil perkahwinan Siti Rokiah bersama Muhammad Azwar Abdul Rahim selama 4 tahun, mereka dikurniakan seorang cahaya mata. Lebih memilukan apabila anaknya Nur Aira Sofia, 3 tahun, turut mengalami masalah usus sejak lahir. Yang sakit dulu Aira, lepas tu Aira dah sihat, baru isteri saya sakit. Masa mula-mula tahu tu sedih lah juga. Anak pun masalah macam-macam jugalah. Dia masalah usus. Masa saya bersalin 5 hari tu, anak makan dia muntah. Lepas tu doktor scan-scan tu kiranya macam ada masalah usus lah. Lepas tu doktor kata terpaksa buat operation usus dia tu. Hari ke-5 saya duduk lah pantang tu, saya duduk kat rumah. Lepas tu doktor buat operation tu, doktor pun tak cakap yang nak bawa keluar usus tu. Lepas tu suami kita cakap, anak kita bawa keluar usus. Doktor pakai beg. Lepas tu saya pun terkejut lah, memang terkejut sungguh-sungguh. Memang tak sangka lah masa tu. Sedih tu memang sedih lah. Kesan masalah usus yang dialami, Aira hanya boleh makan makanan lembut seperti bubur agar tidak mengganggu proses penghadaman. Masa mula-mula tu doktor cakap dia tak boleh berak. Masa tu baru 3 hari dia beranak. Lepas tu doktor cakap tak boleh berak, nak kena operation lah. Lepas tu masuk umur 5 hari baru dia operation. Sebulan juga dia pakai beg tu. Lepas tu dah doktor tengok dia dah berak okey dah kat dalam beg tu, baru doktor bubur balik usus dia kat dalam. Masuk balik usus tu, kena jangkitan kuman selama 11 hari macam tu. Perut dia tu macam kembung, kira naik tinggi. Lepas tu doktor duk ukuk-ukuk perut dia. Doktor cakap terpaksa buat operation kali ketiga. Kalau buat operation kali ketiga, memang pakai stoma bag tu tak tahu selama mana. Tidak cukup dengan masalah usus, Aira turut mengalami beberapa komplikasi penyakit yang amat membimbangkan. Dalam masa yang sama dia nak keluar ubat tu, dah okey dah stoma dia tu. Doktor cakap, anak kamu ada masalah macam-macam. Anak kamu
jantung berlubang, jantung terbalik. Lepas tu dia ada masalah mozaik patau. Mozaik patau tu, kalau macam mozaik saja doktor cakap anak tu hidup tak lama. Kalau macam mozaik patau ni tak tahu, sebab kuasa Tuhan kan, kuasa Allah. Kita pun tak tahu nak jangka hayat dia lama mana. Ibu mana yang tidak gundah hatinya melihat anak sekecil itu sudah diduga dengan pelbagai penyakit. Sedih saya sampai teriak keluar air mata tu, tak tahu lah berapa malam tu kira tak tidur nak duduk fikir anak. Dia jantung terbalik, kulit dia jadi belang-belang, usus dia apa semua dah alhamdulillah okey. Siti paksa terima sebab benda tu ketentuan dia kan. Tapi nak terima tu pun ambil masa lama sebab nak mengandung kat dia pun setahun lebih. Kadang-kadang dia bercakap, umur 2 tahun lebih dah. Tak boleh cakap lagi ke? Umur dekat 2 tahun dah tak boleh jalan lagi ke? Tu Siti cakap, memang doktor cakap dari awal. Dia nak boleh apa pun memang doktor cakap dia lambat. Dia tak boleh macam budak-budak lain sebab dia banyak masalah. Rasa tu sedih lah juga. Tapi nak macam mana anak kita kan? Nak tak nak kena terima juga. Demam 2 hari, sihat 2 hari. Lepas tu dia dah jadi macam ketulan dekat leher tu ada 4. Yang boleh tahu kata kanser tu memang terkejut sungguh-sungguh. Siti pun jadi macam fikir banyak lah sangat-sangat masa tu. Fikir, kalau kemo tu boleh hidup lama kau dengan kanser ni. Orang cakap hidup tak lama kan. Kalau kanser hidup tak lama. Berbekalkan slogan hulurkan tangan, ringankan beban, penaja utama bersamamu tidak pernah putus menghulurkan sumbangan buat mereka yang memerlukan. Kali ini, syarikat Faiza Sendirian Berhad diwakili dengan kehadiran Eksekutif Logistik Muhammad Izham Abdul Razak dan Eksekutif Kanan Raja Nur Suhana Raja Abdul Syukur. Puan Siti Rokiah ya? Ya, saya. Macam mana kesihatan hari ini? Alhamdulillah lah hari ni okey sikit lah dari 2-3 hari lepas. Larat sikit lah kiranya. Sebelum ni memang tak larat lah sebab semua harap suami dengan mak kan. Macam anak pun suami yang urus sebab baru habis kemo tu. Dia jadi macam memang tak larat sungguh-sungguh lah. Kira banyak tidur lah. Jalan tu kira duk lah tak boleh. Duk rumah pun banyak pakai pampers. Nak kencing tu pun tak larat, nak pergi beli air kan, pakai pampers. Makan pun jadi macam tak lalu. Dia jadi macam mulut tu makan tak rasa, banyak minum air lah dengan buah. Okey Kak, hari ni kita datang ada bawa beras Kashmir iaitu beras basmati. Okey, dia ni bagus untuk kesihatan, daripada tekanan darah, daripada perhadaman, daripada jantung. Okey, yang ni beras basmati ni bagus sebab dia tak ada kanji. Untuk kesihatan akak. Puan, ni ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza yang mungkin dapat membantu sedikit sebanyaklah meringankan beban puan sekeluarga. Terima kasih banyak-banyak tim Faiza. Semoga dimurahkan rezeki. Amin. Mujur, rumah pusaka keluarga masih ada. Jadi dapatlah dia sekeluarga menumpang teduh meskipun pada bahagian atas rumah ini semakin reput dan dimamah anak-anak. Selain itu, pesakit barah tahap 4 ini perlu menjaga ibu tua dan kakaknya, seorang insan kelainan upaya. Cik Putih Hashim, 70 tahun, mempunyai penyakit darah tinggi dan masalah kolesterol. Walaupun semakin uzur, wanita ini tetap cekal menjaga anak perempuan dan cucunya yang sedang sakit. Saling menjaga antara satu sama lain menjadi kekuatan keluarga ini untuk terus mendepani ujian hidup. Tuhan memang uji sungguh lah kata. Sebab satu lepas satu. Lepas Siti kemo 6 cycle pun tambah lagi 3 cycle. Lepas tu ni tambah lagi 3 cycle. Kemo kali ni memang Siti tak larat sungguh. Kiranya suami memang semua atas suami, semua atas mak. Balik rumah pun jadi tak larat, lebih kurang 2 minggu lebih lah. Kiranya minum air saja, nasi tu memang
makan sikit sangat lah nasi tu. Untuk ulang alik pergi hospital untuk ambil darah ke untuk check up pun memang pakai wheelchair lah. Walaupun Sairah Ishak, 38 tahun, tidak sempurna seperti insan lain, dia tetap belajar melakukan tugasan rumah mengikut kemampuannya. Kakak tu dia umur, dia masa baru salin tu dia sihat. Dalam 3 bulan macam tu, dia demam panas. Demam panas dulu kan tak ada kenderaan untuk bawa pergi klinik. Harap jiran-jiran kan. Lepas tu kiranya lambat lah bawa dia pergi klinik. Dia jadi demam panas, lepas tu dia jadi sawan teruk lah. Lepas tu sampailah dia macam makan ubat, kena pergi check up. Ubat tu kiranya tak boleh tinggal lah. Kalau macam dia tinggal, dia akan jadi sawan lah. Dia akan tarik tu kira teruk lah sampai naik mata putih macam tu. Besar pengorbanan seorang suami dan bapa. Azwar, 32 tahun, terpaksa berhenti kerja kerana kerap mengambil cuti untuk menghantar isteri dan anak menjalani rawatan. Sebelum ni suami kerja dekat kedai makan dekat Pulau Pinang. Lepas kahwin tu kiranya dia ulang alik lah seminggu sekali balik sini. Situ dari lama juga saya kerja. Belas tahun juga. Duk goreng ikan bawai dekat juru tu. Lepas tu sejak Siti sakit tu tak kerja dah balik sini jaga Siti. Lepas tu dah dia sakit, saya buat kerja. Kadang saya buat kerja dekat Simpang 4 tu, tolong jual sayur. Kadang buat kerja kampung macam ni ya. Nak dekat 2 tahun dah lah Siti sakit ni. Tak tahulah bila pula nak boleh pergi kerja sana tu. Tiada pendapatan tetap dan hanya bergantung dengan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM500 sebulan. Manakala ibu mertua dan kakak iparnya masing-masing menerima bantuan daripada Pusat Zakat sejumlah RM200 dan Jabatan Kebajikan Masyarakat RM300 sebulan. Dia ada pergi kerja dekat market tu, dekat market Sepampat tu, market Cina. Pukul 3 pagi dia pergi kerja dah lah, susun-susun sayur. Kira situ kerja gaji hari. Dalam pukul 12, pukul 1 tu sampai rumah dah lah. Kiranya pi ada gaji, tapi tak ada gaji macam Siti masuk buat. Tak apalah kan. Tapi lah ni dia pun, tokek tu pun dah ambil orang baru kan. Tak kerja lagi lah dia buat masalah. Kadang tu tengok dia tu sedih jugalah sebab orang lain kerja kan ada duit sendiri, dia tak ada duit sendiri. Dia banyaklah tolong Siti, banyak korban lah untuk Aira, untuk Siti. Kalau macam dengan minta tolong apa pun senang. Satu lepas satu. Lepas Siti kemo 6 cycle pun tambah lagi 3 cycle. Lepas tu ni tambah lagi 3 cycle. Kemo kali ni memang Siti tak larat sungguh. Kiranya suami memang semua atas suami, semua atas mak. Balik rumah pun jadi tak larat, lebih kurang 2 minggu lebih lah. Cak Na dengan permasalahan pesakit bara, sebuah kumpulan sokongan tidak ketinggalan untuk berbakti kepada Siti Rokiah sekeluarga. Turut bersama pengasas Cancer Survivor Malaysia, Zuraini Kamal, juga bekas pesakit barah dinding rahim. Kesakitan yang pernah dilalui suatu ketika membuatkan dia sentiasa memberi sokongan moral kepada mereka yang senasib dengannya. Pada hari ini, Cancer Survivor Malaysia menyempurnakan hajat Puan Siti Rokiah, seorang pesakit kanser limfoma stesen 4. Kita sampaikan sumbangan sebuah mesin basuh dan juga mesin air serta pampers dan susu lah untuk kegunaan Puan Siti Rokiah. Dan kami mendoakan semoga sumbangan ini dapat meringankan beban. Terima kasih CSM atas sumbangan barangan yang diberikan ini. Semoga dimurahkan rezeki. Amin.
Siti nak ucap terima kasih banyak-banyak yang mana banyak tolong Siti selama ni, kawan-kawan, mak abah, buah suami. Memang mereka banyak sangat-sangat tolong. Kalau kata tak ada mereka tu tak tahulah dengan banyak sangat bil hospital apa, banyak duk ulang alik hospital. Perbelanjaan rumah banyak jugalah dengan harga lah ni kan. Lepas tu bil hospital pun lah ni naik harga jugalah, tengok bil yang sebelum ni kurang sikit, tapi untuk bil kali ni banyak jugalah, kira 2 kali ganda jugalah. Walaupun sedang menanggung kesakitan, Siti Rokiah tetap berhasrat untuk bekerja dan tidak mahu mengharapkan bantuan semata-mata. Siti Rokiah dan keluarga turut menerima undangan menikmati hidangan tengah hari di Star Sky Restaurant and Lounge. Sesekali bersiar-siar dapat melapangkan fikiran akan kesukaran hidup yang dialami dan sekaligus menghiburkan hati puteri sulungnya. Kadang tu rasa sedih juga sebab tak boleh bawa dia pergi jalan-jalan apa semua. Nak kena pergi hospital selalu. Sedih lah juga tak boleh bawa dia. Cakap dia kalau larat kita pergi, kalau tak larat tu nak macam mana? Lalu jalan-jalan ikut sini je. Dia ajak pergi Pening. Kalau dia larat dia pergi. Kalau dia tak larat tu dia kata dia tak nak pergi. Tapi dia cakap lah dia nak pergi. Tapi dia tak mau pergi. Azwar sanggup melakukan apa saja demi isteri dan anak pertamanya. Ini adalah amanah Maha Esa yang wajar menjadi tanggungjawabnya. Payah juga nak jaga emosi dia dengan dia duduk sedih lagi. Masa Aira sakit tu. Masa tu cakap ada banyak sabar lah. Ini dugaan kita. Keadaan Aira sekarang alhamdulillah sihat. Cuma kena pergi check up lah. Ada rawatan untuk pakai kanak-kanak, pakai kulit, mata, telinga. Lepas tu jari pun dia ada jari lebih sikit dekat anak jari tu. Lepas tu doktor duk cakap buanglah, takut ganggu kan jari tu. Perkembangan dia sekarang cuma dia tak boleh bercakap lagi. Tapi berjalan tu boleh dah. Tapi berjalan pun umur dah 2 tahun dah. Agak aktif juga. Azwar sentiasa positif dengan setiap dugaan dan dia percaya ada hikmah di sebaliknya. Itu semua dugaan lah, ya Allah. Untuk saya dengan dia kena terima lah kodaan kadar tu. Doa saya untuk dia sembuh lah. Sihat macam dulu. InsyaAllah kalau izin Allah tu mungkin boleh baik. Tapi kena pergi buat rawatan susulan lah. Tapi tengok keadaan sekarang pun alhamdulillah makin sihat. Saya akan jaga dia sampai akhir hayat lah. Sebab saya sayang dia. Siti fikir kalau kata anda satu hari Siti pergi dulu fikir Aira lah, macam mana dia tu, dia pun dah tua dah. Untuk Aira tu harap sangat dia sihat, dapat pergi sekolah yang normal macam budak-budak lain. Sebab Siti kan sakit, dia harap dia sihat macam budak-budak lain lah. Tuhan tidak menguji seseorang itu di luar kemampuannya. Didoakan semoga mereka terus tabah mengharungi dukaan hidup. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 5 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Selangor, keluarga Afrina Jiha Makmur dan keluarga Norizan Ramli. 2 keluarga dari negeri Johor, keluarga Tan Sim Meng. Dan keluarga Abdullah Muhammad. 1 keluarga dari negeri Kedah, keluarga Fadzila Jusoh. Menelusuri ke pantai timur, 1 keluarga dari negeri Kelantan, keluarga Nik Muhammad Aiman Syafiq. Manakala 1 keluarga di Terengganu, keluarga Raja Azrin Raja Arif. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Lantainya